Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi dalam program E-Belajar Matematik bagi tingkatan 2 iaitu bab 13 kebarangkalian mudah. Okey, pada hari ini saya cikgu anda iaitu Puan Maliha binti Mat Yusof dari Sekolah Menengah Kebangsaan Malim akan menerangkan bab 13 iaitu kebarangkalian. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 13.3 kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, kita nak belajar hari ini iaitu peristiwa pelengkap. Video sebelum ni cikgu dah ajar awak tentang peristiwa kan. Macam mana nak lihat peristiwa, macam mana nak senaraikan dia punya peristiwa dan macam mana kita nak tulis kebarangkalian bagi satu peristiwa iaitu mesti ditulis dalam bentuk pecahan dan pecahan tersebut mestilah dipermudahkan. Okey, so hari ini cikgu harap anak-anak semua dapat memerihalkan peristiwa pelengkap dan menggunakan tata tanda set dan menentukan kebarangkalian bagi peristiwa pelengkap. Okey, jom sama-sama kita lihat tentang memerihalkan peristiwa pelengkap. Apa yang dikatakan dengan pelengkap? Okey, kalau pelengkap ni pada seorang lelaki, pelengkap dia adalah seorang wanita. Okey, so kita nak lihat peristiwa pelengkap. Okey, apa yang dikatakan peristiwa pelengkap? Okey, kita lihat situasi yang pertama. Senaraikan 9 nombor gandaan 3 yang pertama. Okey, apa nombor gandaan 3 yang pertama? Dia nak 9. Okey, so awak dah belajar kan gandaan 3. Sifir 3 lah. Okey, 3. Tak gerak pula. Sekejap ambil pen. Okey, 3. Okey, 6. 9. 12. Ada yang tak hafal sifir Okey, harap semua hafal sifir 3, 6, 9, 12, 15. Nak 9 kan? Ni baru 5. Lepas 15, 18, 21, 24, 27. 9 kali 3, 27. Okey, ini adalah semua senarai 9 nombor gandaan 3 yang pertama. Okey, senaraikan unsur A. Apakah unsur A yang diminta? Nombor genap. Okey, kita senaraikan mana nombor genap? Okey, 3. Bukan 3. Ini nombor 6. Nombor genap. Lagi 12. Lagi 18. Okey. Nombor genap ni nombor yang boleh dibahagi dengan 2. Ingat dah belajar tingkatan 1. Okey, 24. Okey, ini adalah nombor genap. Senaraikan unsur A prime. A prime ni adalah A pelengkap. Okey, maksudnya tadi unsur A. Sekarang A pelengkap. A pelengkap ni adalah memilih bukan nombor genap. Selain daripada nombor genap lah. Yang kita tak senaraikan lagi. Iaitu nombor 3. 9. 15. 21 dan 27. Okey, so tadi nombor genap sebagai unsur A. So A pelengkap dia ialah ini semua nombor ganjil lah. Selain daripada nombor yang telah kita ambil iaitu nombor genap, selain daripada nombor genap yang tersenarai sebagai sampel dia. Okey. So hitung kebarangkalian memilih nombor genap. So, nombor genap tadi 1, 2, 3, 4. Kebarangkalian dia ialah 4 per 9. Okey, kenapa 9? Ada 9 unsur yang telah kita senaraikan mula-mula tadi. Okey, sampel dia, ruang sampel dia. Kedua, dia nak hitung kebarangkalian memilih bukan nombor genap. Tadi 4 per 9 kan? Cikgu pada dah terpilih. Okey, tadi 4 per 9 ialah dia punya kebarangkalian nombor genap. Okey, bukan nombor genap yang A pelengkap tadi. Tu ada 1, 2, 3, 4, 5. So, kebarangkaliannya ialah 5 per 9. Okey. So, sekarang ni
kita nak tengok apakah hubungan dia. Okey, kita tengok dulu set semesta. Set semesta ni adalah yang kita senaraikan mula-mula tadi, iaitu 9 nombor gandaan 3 yang pertama. Okey, ada 9 lah set semesta dia. So, A ialah subset bagi set semesta. Subset ni maksudnya unsur A ni mesti ada dalam set semesta. Okey. Dia tak boleh tak ada dalam set semesta. Dia mesti ada dalam. So, sebab tu dipanggil subset. Okey, A pelengkap ialah pelengkap bagi set A. Maksudnya selain daripada unsur yang set dalam set A tu dipanggil ialah dipanggil sebagai set pelengkap. Hubungan antara set A dan set semesta ditunjukkan dalam gambar rajah Venn. Okey, nanti kita akan lihat gambar rajah Venn. Peristiwa pelengkap bagi peristiwa A dalam suatu ruang sampel terdiri daripada semua kesudahan yang bukan kesudahan A. So, peristiwa pelengkap ni mesti unsur tersebut mesti ada dalam ruang sampel juga. Tapi dia bukan kesudahan A. Okey, kita nak lihat gambar rajah Venn. Tadi kita dah senaraikan kan? Semua unsur bagi set semesta dia, iaitu nombor 3, 6, 9. Ini semua adalah dia punya unsur dia. 3, 6, 9. Lepas 9 berapa tadi? 15, 18. Sorry, kita tinggal nombor 12. 12, 24, 21, 27. Okey, semua ni adalah set semesta. Okey, pada dua. Okey. So, bila dia kata ni semua set semesta, kita buat dia dalam kotak ni lah. Dan ditandakan dengan tanda ni. Okey, ini adalah tanda bagi, kata tanda bagi set semesta. Ini dalam gambar rajah Venn. Okey, apa yang dibulatkan adalah set bagi A, iaitu nombor genap. So, dalam bulatan ni, hanya boleh ada nombor genap. Okey. Dan di luar bulatan ni adalah nombor selain nombor genap, iaitu A pelengkap. Yang bukan nombor genap, 3, 9, 21, 27 dan 15. Dan dia mesti duduk dalam set semesta. Okey, faham Okey, jadi kebarangkalian memilih nombor genap, iaitu PA 4/9. Kita dah carikan. Sebab ada unsur dia ada 4 dia. 1, 2, 3, 4. Jadi 4/9. 9 ni unsur dalam set semesta. Kebarangkalian bukan nombor genap 5/9. Okay, jadi kita boleh katakan PA iaitu kebarangkalian bagi peristiwa A tambah dengan pelengkap dia. Okey, kita akan dapat 4/9 tambah 5/9. 4 tambah 5, 9/9 lah. Okey, kita akan dapat 1. So, awak boleh tahu bila kita nak dapatkan PA tambah PA pelengkap, dia mesti jumlahnya sama dengan 1. Oleh itu, PA pelengkap sama dengan 1 tolak PA. Okey. Kalau kita tak kira 1, 2, 3, 4, 5, 5/9 ni, kita boleh juga gunakan 1 tolak 4/9. Dapat 5/9 untuk kita cari kebarangkalian pelengkap. Contoh 9. Kita nak lihat contoh 9. Seorang pekerja di kedai bunga menyusun 15 jambak bunga mengikut bilangan kuntuman bunga dalam kiraan ganjil 1 hingga 30. Maksudnya 1 hingga 30 lah. Dalam kiraan ganjil mengikut tertib menaik. Okey, A ialah peristiwa menjual jambak bunga mempunyai bilangan kuntum bunga dengan nilai kuasa 2 sempurna. Awak dah belajar juga ni kuasa 2 sempurna di tingkatan 1. Itu nombor 2, 4, 9. Okey. Perihalkan peristiwa pelengkap. Itu A pelengkap dalam perkataan. Dan yang kedua dalam tata tanda set. Okey, ruang sampel. Pertama sekali nombor 1 hingga 30 ni
kita senaraikan dulu dia punya nombor ganjil. 1, 3, 5, itu semua nombor ganjil lah sampai nombor 29. 30 bukan 30 nombor genap. Okey, kemudian peristiwa A ialah 9 dan 25. Mana tahu 9 dan 25? Sebab dia nak kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna dalam ni hanya ada nombor 9 dengan 25. Okey. Kemudian kita tahu A pelengkap ialah peristiwa memilih nombor bukan kuasa 2 sempurna. So tadi A ialah kuasa 2 sempurna. So A pelengkap dia yang bukanlah. Yang bukan ni, yang baki yang saya tak potong ni. Cikgu tak potong ni. Itu adalah dia punya A pelengkap. So dalam perkataan, peristiwa memilih nombor bukan kuasa 2 sempurna. Okey, jadi A pelengkap dia disenaraikan dalam bentuk tata tanda set, iaitu 1 sampai 29. Bukan 1, 2, 3 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27 dan 29. Semua unsur ni mesti dari ruang sampel yang dipanggil set semesta. Okey, so kita nak lihat kebarangkalian peristiwa pelengkap. Contohnya, satu nombor dipilih secara lawak pula dah. Secara rawak dari set integer 1 hingga 20. A ialah peristiwa memilih nombor perdana. Suka sangat soalan keluar nombor perdana. So, kena belajar betul-betul apa itu nombor perdana. Hitung kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Okay, dia nak peristiwa pelengkap. Kalau peristiwa A ialah nombor perdana, peristiwa pelengkap dia mestilah bukan nombor perdana. Bukan nombor perdana. Okey. Jadi kita nak lihat macam mana kita nak selesaikan. Dia nak ruang sampel awak tu apa pun kena senaraikan dulu ruang sampel, iaitu integer 1 hingga 20. So semua nombor lah. Nombor genap ke, nombor ganjil kan, selama dia adalah integer, kita senaraikan dalam bentuk set. Okay, so dipanggil ruang sampel. Okay, peristiwa A iaitu nombor perdana. Pilihlah nombor perdana. Nombor 2. Okay, nombor 3. Nombor 4 bukan, sebab nombor 4 boleh bagi dengan 2 kan. Nombor perdana ni hanya boleh bagi dengan 1 dengan diri dia sendiri sahaja. Okay, nombor 5. Nombor 7. Nombor 11, 13, 17 dan 19. Okey, yang lain tu semua bukan nombor perdana. So, pelengkapnya yang cikgu tak potong ni lah. Yang cikgu tak potong nombor 1, nombor 4, nombor 6. Itu dia punya pelengkap. So, peristiwa A. Senang. Dia nak kebarangkalian sahaja. So, kita boleh gunakan rumus teruslah. Okey. Cuma kalau awak nak semak jawapan, baru kita boleh kira lah. Kita boleh kira jugalah. Okey, so peristiwa A and A. Jadi kita kira berapa unsur A ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nombor perdana. So, 8 per, jumlah 1 hingga 20 ni ada 20. Dia punya ruang sampel. So, 8 per 20 kita kecilkan. So, kita akan dapat 2 per 5. Itu peristiwa A. Jadi, peristiwa pelengkap dia, kita akan tolakkan menggunakan rumus, iaitu 1 tolak peristiwa A. Kebarangkalian peristiwa A tadi, kita dapat 8 per 20. Ni dia tak kecilkan lagi lah. Kalau kita tolak dengan yang dah dikecilkan pun boleh. Kita akan dapat 12 per 20 iaitu 3 per 5. Okey. Yang kedua, kaedah kedua, boleh juga kita senaraikan. Itu yang cikgu cakap tadi. Baki yang kita tak potongkan tadi, kita senaraikan dan kita kira. Baru kita tulis dalam bentuk pecahan iaitu kebarangkalian bagi peristiwa pelengkap. A pelengkap ialah 12 per 20 iaitu sama dengan 3 per 5. So, 2 ni adalah
sama. Dia ada dua kaedah. Satu, kalau guna rumus, kita boleh tolak. Satu, tolak peristiwa A. Kalau kita tak nak guna rumus satu tolak peristiwa A, kita kena kira bilangan unsur A pelengkap. Dan kita buat macam biasalah kebarangkalian ni dalam bentuk pecahan, dan tolong sangat ingat-ingat sangat kena permudahkan. Okey, kita lihat contoh 2. Dalam gambar rajah Venn di sebelah menunjukkan unsur dalam set semesta. Okey, dia bagi gambar rajah Venn Hitung kebarangkalian memilih peristiwa pelengkap A. Itu A pelengkap lah. Ini gambar rajah Venn dia. Kan kat sebelah ni, kat bawah ni. Okay. So, dia ada nombor-nombor. Ada berapa unsur ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cikgu suka lagi kira unsur dulu. Supaya kita tahu NS ni ialah 10. Okay. Kemudian apa yang dia nak tadi? Hitung kebarangkalian memilih peristiwa pelengkap A. Kita nak tahu A ni yang warna biru ke warna kuning? Semestilah warna biru. So warna kuning ni duduk dalam biru. So dia termasuk sebagai peristiwa A lah. Bila dia nak kebarangkalian peristiwa pelengkap, yang duduk luar biru ni hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so macam mana kita nak cari? N bagi A pelengkap ialah 5. So kebarangkalian dia mesti per dengan dia punya jumlah keseluruhan dalam set semesta tersebut, iaitu ada 10 unsur. Jadi set semesta ada 10 unsur. Jadi unsur peristiwa pelengkap 5. Tahu 5 per 10. Okay, kecilkan dapat 1 per 2. Okey. So, itu sahaja tentang pelengkap. Okey, set unsur pelengkap, kebarangkalian bagi pelengkap A. Kita boleh lihat kembali. Kalau awak tak faham, awak tengok balik video ni berulang kali. Kemudian cuba jawab kerja rumah anda daripada buku teks iaitu jom cuba 13.3. Okey, selamat menjawab. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.